Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera. Bersama aku lagi Effendi Usman. Okay, hari ni aku nak cerita dengan korang persiapan teknikal yang biasa aku buat sebelum aku pergi hiking atau trail running kat tempat yang aku tak pernah pergi atau tempat yang aku dah pergi. So benda ni korang boleh follow. Dia lebih kepada keselamatan pada pendapat aku sebab benda ni melibatkan software macam mana aku cari route, macam mana aku study route dulu sebelum pergi hiking atau pergi trail running. So daripada route yang aku jumpa tu, aku akan kat situ aku akan plan macam mana aku punya load, macam mana aku nak bawa makanan, berapa banyak. Sebab daripada situ kita boleh tengok elevation, kita boleh tahu dia punya distance juga. So bila kita dah tahu informasi ni, so senang untuk kita buat planning untuk load makanan atau cikijis tambahan untuk kita gunakan sepanjang aktiviti tu. So pertama sekali aku biasakan aku akan cari route dahulu. Macam contoh besok aku nak pergi Bukit Cenuang dengan apa nama benda ni, tempat yang besok aku nak pergi ni, aku pergi dengan budak-budak yang berpengalaman lah, tapi just untuk aku punya self survivor lah, in case kalau tercicir ke, tertinggal ke. So bila aku tahu route atau aku dah download route dalam aku punya smartphone, jadi senang lah. Katalah tercicir, aku boleh trace sendiri lah. Pertama sekali aku akan cari dekat website, senang saja. Macam contoh besok aku nak pergi Bukit Cenuang kan, contoh korang just tulis je Bukit Cenuang Strava. So kalau jumpa, korang boleh pakai macam ni. Sekarang tak jumpa, kita jumpa Trans Bukit Cenuang dan Bukit Batu Kumbang daripada Wikiloc. So macam mana nak buka, kita just buka and then kita verify map tu betul tak betul. Ni bagus untuk yang newbie lah, sebab aku perasan lately ni banyak yang masuk trail atau pergi hiking mana-mana tapi diorang tak ada preparation. So bila lost, diorang tak tahu nak buat apa. So benda-benda macam ni korang boleh buat dahulu. Korang study route first, pada situ kita boleh tahulah jarak, masa dan distance, elevation tempat kita nak pergi tu. So bolehlah kita training, kita boleh plan kita punya load macam mana nanti, berapa banyak air nak kena bawa, perlu tak nak bawa makanan. So dekat situ bila korang boleh tengok route yang sedia ada, orang pernah buat, korang boleh budget lah timing dekat situ. Macam contoh sekarang ni aku jumpa Trans Bukit Cenuang dan Bukit Batu Kumbang, distance 12.7 km. Ni full loop punya aktiviti. So dia punya elevation gain is 826. So kita boleh study lah kat sini. Kalau tengok kat sini, orang ni buat, alamak, tak ada timing pula. So korang boleh budget macam ni. Contoh 12 km punya aktiviti, lebih kurang aku rasa 4-5 jam. Lebih kurang aktiviti dia 4-5 jam. So dekat sini, katalah nak download, korang boleh download. Tapi nasihat aku, eloknya download lah map-map macam ni. And then korang masuk dalam aplikasi dekat telefon korang, Gaia GPS. Macam contoh aku dah install Gaia GPS dekat phone ni. In fact korang boleh jumpa pun Bukit Cenuang dalam Gaia GPS ni. Korang just search je. Sekejap kita screen recording untuk tengok benda ni. Ok, buka saja Gaia GPS, search Bukit Cenuang. So akan jumpa lah aktiviti yang orang pernah rekod. So dekat sini kita boleh tahu berapa, kita boleh tengok ada punya route dia. And then Gaia GPS ni boleh berfungsi tanpa perlukan internet. Jadi korang download siap-siap, save route ni, save. Nanti nak buat aktiviti, korang just panggil balik file tu. So bila je start hiking, nanti korang trace lah tempat korang pada mana starting. So ikut je GPS line ni untuk elak tersesat. Tapi in case kalau kawan-kawan korang nak bawa ke route tempat lain, boleh juga, just follow je. Korang ignore dulu route sedia ada ni. Tapi katalah sesat, korang boleh trace balik daripada
Gaya GPS ni korang boleh nak tracking balik tempat yang GPS lain ni. So dia memudahkan lah. So untuk siapa yang newbie ke atau otai ke dalam hiking ni, seeloknya standby lah gaya GPS ni. Katalah sesat nanti satu masa kan, aplikasi ni mungkin boleh bantu korang untuk keluar. So macam mana nak cari je tadi, korang just macam ni, aku buka Wikiloc, korang boleh search lah tempat nak pergi. Contoh kalau nak pergi, kita ambil besok lah sebab besok nak pergi Bukit Cenuang dan Batu Kumbang, korang just search Bukit Cenuang. So akan jumpa map tu, verify betul tak betul. Ni aktiviti yang orang pernah buat dan dia orang upload lah dekat website ni. Okey, macam ni, ni salah lah sebab ini dia start daripada dalam keluar pula. Dia semudah korang search saja kat website Bukit Cenuang Strava. Kata tak jumpa yang Strava punya aktiviti, jumpa yang Wikiloc, still boleh pakai. Lah contoh yang ni gaya GPS untuk website punya, dia ada juga. So just cari Bukit Cenuang. So korang akan jumpa aktiviti yang orang pernah buat. In fact, kalau tempat tu popular, dia akan ada line-line putus-putus ni. Maksudnya dia dah macam permanent lah. Korang tak perlu nak load GPS file pun, dia akan ada line ni. So nasihat aku untuk newbie atau otai, tolonglah pakai gaya GPS ni. Kita tak tahu kan apa-apa boleh jadi dalam hutan. Dan seeloknya lah, kalau tak pernah pergi, elok pergi dengan kawan-kawan yang dah pernah pergi lah. Tapi walaupun dah pergi dengan kawan-kawan, nak pergi dengan kawan-kawan yang pernah pergi, seeloknya korang pun ada emergency plan korang lah. Kena install gaya GPS ni. Dan kalau jumpa GPS punya file, korang load dalam gaya GPS atau korang load dalam phone korang. Korang load dalam korang punya jam lah. Ada setengah jam ni dia boleh load GPS file. So dekat situ kita boleh trace dekat jam juga. So macam ni kita dah jumpa Bukit Cenuang. Wikiloc pun boleh juga, All Trails pun boleh juga. Ini semua aplikasi atau software yang track aktiviti orang. Bukan track lah, orang upload. Bila diorang nak buat aktiviti, diorang dapat GPS file tu, diorang upload dalam website ni. Tak pun diorang track menggunakan software ni. Jadi bila dah ada history orang lain pernah buat, so dia akan index lah dalam website ni. Selain tu juga kalau korang pengguna Garmin, boleh juga nak guna Garmin punya. Garmin pun ada juga, dia ada popular heat map. So macam sini, aktiviti yang orang lain pernah lakukan, Garmin ada rekod. Contoh ni Bukit Batu Kumbang. So ada orang pernah share lah aktiviti ni. So dia akan jadi heat map dan ada dekat Garmin, connect.garmin.com. So kalau macam ni contoh aku nak buat, aku just tekan add to favorite, dia akan appear dekat software Garmin Connect aku punya telefon lah. And then kalau aku pengguna jam Garmin, aku boleh sync kepada jam. Senang saja. So yang penting kat sini aku nak cakap, sebelum pergi mana-mana trip atau contoh korang nak pergi Mirror Lake kan, buka gaya GPS, korang search Mirror Lake, ada tak? Kalau ada, boleh guna yang betul. Instead of korang main gamble pergi saja, tak buat study, tak buat apa, takut salah planning. Pergi tempat jauh, sekali air bawa sebotol je. Sebenarnya aktiviti tu lebih daripada 3-4 jam. So dekat situ korang akan putus air ya. And then kalau tak bawa makanan pun satu masalah juga. So seeloknya sebelum pergi aktiviti atau pergi mana-mana hiking, tanya member kita nak pergi mana. Daripada situ kita dah tahu, okay, contoh nak pergi Gunung Nuang. So korang search lah sendiri, instead of korang, kalau korang tanya member, kadang member ni ada yang beritahu, ada yang tak. Atau kadang kepala trip tu tak beritahu detail kan. Tapi korang boleh buat persiapan sendiri. Korang boleh search tempat yang korang nak pergi tu, korang jumpa, contoh jumpa dalam Wikiloc, atau jumpa dalam Garmin Connect, atau jumpa dalam All Trail, atau jumpa dalam gaya GPS. Korang tengok dulu aktiviti yang orang pernah buat. So kat situ kita boleh tahu berapa duration aktiviti tu,
berapa tahap kesukaran dia. Kalau korang jenis pandai baca elevation, korang boleh tahu lah. Atas daripada 400 tu aku dah boleh kata benda tu level intermediate lah. Kalau bawah 400 tu untuk beginner lah. So bila elevation dah tinggi, maksudnya ketinggian tu tinggi lah tempat yang kita nak pergi tu. So kat situ kita boleh kategorikan tahap kesusahan trip tu. So bila dah jumpa benda tu semua, korang kalau pandai nak download GPX file dia, korang download, masuk dalam aplikasi Gaia. Aku pernah share benda ni dekat video sebelum ni. So korang boleh tengok video sebelum ni macam mana nak load GPX file tu dalam aplikasi Gaia. Tapi yang penting sekali, macam aku cakap, install lah aplikasi offline seperti Gaia. Yang aku tahu Gaia, aku tak pernah pakai yang lainnya. Setakat ni banyak dah trip memang. Even aku pergi event TGMT 2 tahun lepas, mana event yang masuk dalam hutan pun aku akan siapkan Gaia GPS dalam aku punya telefon. So untuk keselamatan, walaupun kadang tak upload tak load GPS file, still boleh membantu sebab dia punya topo maps tu sendiri dah tunjukkan lokasi kita kat mana. So kita boleh tahulah kat mana kawasan air, kat mana road, jalan biasa. So tolong, nasihat aku, bukan nasihat lah, aku punya ini lebih pada tips kot atau sharing lah, aku nak share dengan korang. Tak kisahlah kita power macam mana pun, at least kita ada emergency plan. Install lah aplikasi ni, sebab tak semua orang pandai baca marking dalam hutan. Ada setengah orang dia boleh tahu, okay, trail ni orang dah lalu, trail ni orang dah lalu. Ada orang yang jenis tak boleh detect benda-benda macam tu. Jadi dengan zaman yang moden ni, aplikasi dalam telefon insya-Allah boleh membantu kita. So aku rasa itu saja untuk kali ni. Kalau korang rasa ada kekurangan, korang boleh tambah di ruang komen, atau ada cadangan kita boleh kongsi juga di ruang komen. Terima kasih kerana menonton. Video ni agak simple sebab aku rasa dah lama patut aku buat video macam ni, sebab sama-sama awareness untuk kita pendaki dan pelari denai. Okay, itu saja untuk kali ni. Kita jumpa dalam video akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.